Halo, halo. Assalamualaikum. Halo, halo. Assalamualaikum. Halo. Halo. Masih bunyi gak, Bu?
Sudah kah? Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera daripada kami orang di sisi Sadong Jaya dan juga di sisi Rebak. Oke, hari itu kita nak belajar sikit tentang email dan pos laju. Oke. Yang pertama, apa itu Gmail? Gmail tu sebenarnya adalah salah satu email lah. Email tu yang umum. Gmail tu salah satunya. Ni ada banyak ki. Ada yang Yahoo Mail, ni ada Rocket Mail. Tapi ya kita cerita lain hari lah. Hari itu kita mau cerita pasal Gmail aja. Oke, apa itu Gmail? Gmail dikutip dari laman Android Authority. Gmail atau nama panjang daripada Google Mail, yaitu email yang selama ini dibuat dan dijalankan oleh Google sejak 2004. Saat kemunculan awalnya, Gmail hanya boleh digunakan oleh mereka yang dijemput, namun seiring berjalannya waktu, Google kemudian membolehkan sesiapa pun untuk menggunakannya. Maksudnya Gmail itu dulu, orang tertentu je boleh pakai. Maksudnya orang-orang besar je yang boleh pakai. Semua orang lah yang dapat pakai Gmail tu. Okey. Email adalah contoh nyata dari revolusi pesanan alam maya dan dokumen yang dulunya konvensional berubah menjadi digital. Berbagai layanan email hadir untuk memudahkan seseorang dalam mengirim pesanan seperti Yahoo Mail, Outlook, iCloud, Gmail, dan lain-lain. Email dapat membantu seseorang dalam menjalankan aktiviti bisnes, pekerjaan, dan pendidikan. Seperti yang orang tahu lah, Gmail ataupun email kah, mana-mana email lah. Kini tu nang sangat penting lah. Maksudnya setiap orang kini tu mesti ada Gmail. Sebab kebanyakan aplikasi ataupun kita orang memohon something kah ataupun menggunakan aplikasi ataupun melakukan permohonan, kebanyakannya kini tu semua melalui email. Formal lah. Even kita orang mau daftar Facebook pun tu mesti ada email. Contohnya. Okey. Tu kami akan explain dulu lah cara-cara kita orang buka akaun email tu, akaun Gmail. Kelak lah kita akan anggar caranya macam ni. Tu ambil just madah dulu. Okey. Nombor 1. Go to the Google account sign in page. Tu orang pergi ke website Google dan tekan Google account sign in. Dekat ya tekan create account. Masukkan nama. Lekat ya engkah username. Engkah je apa-apa username yang tak mau, tapi ingatlah. Lekat ya kita orang masukkan password. Password the first letter isn't case sensitive. Maksudnya huruf pertama kita orang boleh engkahnya besar lah, tapi biasanya tidak engkah huruf besar lah. Ataupun tu orang boleh engkah nombor. Jika salah apa-apa yang lingkah, tapi tu orang pastikan tu orang ingat lah password dia. Okay, then click next. Optional, add and verify a phone number for your account. Bila kita orang mula email tu orang perlu engkah nombor telefon yang tu orang pakai, yang aktif. Kelak akan ada keluar nombor verify dekat telefon tu orang. Jadi nombor ialah kita orang akan masukkan ke dalam akaun email. Jadi akaun email kita orang akan jadi aktif. Lepas ya, kita orang tekan next. Kita orang coba buka email yang biasa. Dekat create account ya. Go to the Google account sign in page. Okay, click create account. Tu nah ya, pemetik bertimpak tu. Memang minta maaf lah, ada kesilapan sikit. Tapi
lekat kita orang verify nombor tu, email dia boleh dipakai, dah boleh dipakai. So, buka balik Google account kita masukkan balik balik email yang orang dah daftar. Then masukkan username dengan password. So bolehlah dipakai lekat ya. Bila dah dipakai, bila dah boleh dapat buka, kita boleh cek dekat inbox. Lekat ya ada tulis verify. Tong klik verify ya. Then account pun dah boleh pakai lah untuk tong hantar email ataupun tong untuk kita orang guna untuk aplikasi lain. Okey, langkah 2. Langkah 2 tu nya lebih kepada keselamatan lah. Lindungi akaun anda dengan maklumat pemulihan. Jika anda terlupa kata laluan atau seseorang yang sedang menggunakan akaun anda tanpa kebenaran, anda berkemungkinan besar mendapat kembali akaun anda dengan maklumat pemulihan yang kemas kini. Itu adalah backup account ataupun backup number. Bila tong daftar email nak, dia akan minta macam ni, macam backup email tu, maksudnya kita orang boleh guna sama ada email tu orang yang kita orang ada 2 gig email, namun tu orang ada 2 gig email, tu boleh guna email tu orang yang 1 gig ataupun tu boleh guna email orang yang kita orang kenal. Orang terdekat lah maksudnya. So bila kita orang email kita orang kena godam kah, kena buka orang lain kah, macam ni, kena tukar password apa semua nak. Jadi orang lainnya akan dapat buka sembarang. Nya akan nya perlu melalui orang yang kita engkah tu, email orang yang kita engkah. Mungkin kita tahu siapanya, so kita boleh menerusinya, tak boleh padah. Okay, kami pun account kena hack, sibuh ditekan apa-apa maklumat dalamnya. Then selainnya tambah nombor telefon pemulihan dan alamat email pemulihan. Natulah nombor telefon pemulihan tu dah nombor kita orang pun lah. Maksudnya nombor selain daripada nombor yang kita orang guna untuk daftar tadi. Sama juga dengan email pemulihan tu. Email kita orang tapi email yang berbeza. Sino? Dia contoh email tu, contoh nak masuk. Okay. Okay, tu dah kita dah nanggal lah tadi. Kita dah lepas tu kita akan nanggal lah cara mula email. Kami akan tunjukkan lepas tu. Okay. Untuk mendaftar bagi Gmail buat akaun Google, anda boleh menggunakan nama pengguna dan kata laluan untuk log masuk ke Gmail dan produk Google yang lain seperti YouTube, Google Play dan Google Drive. Maksudnya tu lebih kepada telefon pintar ataupun komputer lah. Orang boleh guna, kita boleh akses aplikasi lain macam YouTube tu untuk tanangga video apa semua. Google Play untuk kita download aplikasi-aplikasi lain dalam telefon bimbit lah. Okey. Itu contoh nama pengguna yang saya ingini telah diambil. Contoh, anda tidak boleh mendapatkan alamat Gmail tertentu jika nama pengguna yang diminta sudah digunakan amat serupa dengan nama pengguna yang sedia ada. Maksudnya benda yang macam ni, dah ada orang lain dulu ngambil username-nya. So kita orang perlu tukar lah. Sama seperti nama pengguna yang pernah digunakan oleh seseorang kemudian dipadamkan, disimpan oleh Google untuk menghalang spam atau penyalahgunaan. Bila kita mula Gmail, kita orang pun username ya, mun dah ada orang lain yang nama sama dengan kita orang ataupun kita orang kah nama pelik-pelik pun hal. Tapi mun nama yang sama dengan orang lain, Google akan nerima. Maksudnya kita orang perlu fikir nama lain selain daripada nama ya. Contohlah example@gmail. Tapi nya dah ada orang pakai.
So kita perlu tukar benda lain. Contohnya salah satulah caranya kita tukar L tu kepada nombor 1. So nya sama aja upahnya example tapi L tu jadi 1. Dan lekatnya boleh dipakai. Tapi boleh je tongkah nombor belakang ke depan ke boleh. Depend pada aktiviti tu orang pun lah. Okey, seseorang menyamar sebagai saya. Jika anda percaya seseorang telah membuat alamat Gmail untuk cuba menyamar sebagai diri anda boleh failkan laporan dengan Pusat Aduan Jenayah Internet, hubungi Pejabat Perlindungan Pengguna di negeri anda. Akan tetapi, Gmail tidak dapat mengambil bahagian dalam pengantaraan berkaitan penyamaran yang melibatkan pihak ketiga. Okey. Mau kita omong lebih tahu tentang syarat penggunaan Gmail tu, tong boleh pergi ke situ. Gmail Program Policies tu. Ni ada madah itu macam ni. Polisi-polisi syarat-syarat Gmail tu macam ni betul, macam ni benda tu berfungsi apa semua. Dekat ya apa yang boleh, apa yang si boleh. Benda tu ada disediakan lah. Even child safety tu pun ada, keselamatan untuk kanak-kanak. Maksudnya nya menghalang perantaraan, contohnya macam untuk bahan dewasa, kanak-kanak sih dapat nangga. Macam contohnya lah, kayak copyright. Copyright tu maksudnya si dapat nak copy trademark orang ataupun privasi orang, ni akan jaga. Okey. Gunakan Gmail untuk perniagaan anda. Jika anda mahu menggunakan Gmail untuk perniagaan, akaun Google Workspace mungkin lebih sesuai untuk anda berbanding akaun Google pribadi. Google Workspace bermula pada harga $6 sebulan bagi seorang pengguna dan termasuk ciri berikut. Akaun Gmail profesional tanpa iklan, menggunakan nama domain syarikat anda seperti susan@example.com, pemilikan akaun pekerja supaya akaun, email dan fail syarikat sentiasa dalam kawalan anda. Sokongan telefon, email dan seimbang sepanjang masa daripada orang sebenar. Storan Gmail dan Google Drive yang lebih besar, pengurusan peranti mudah alih untuk memastikan data anda selamat, seperti keupayaan untuk memadamkan kandungan peranti yang hilang dari jauh. Kawalan keselamatan dan pentadbiran lanjutan. Benda tu nya premium lah sebenarnya. Maksudnya saya ada iklan macam tu orang selalu buka email lah. Ada iklan yang keluar timbul. Kejap-kejap mau pangkah. Benda tu lah. Yang adalahnya pun kelebihannya daripada yang biasa, tapi yang biasa pun dah okey. Cuma benda tu untuk orang rasa mau lebih advance, tu orang bolehlah beli. Untuk orang rasa benda yang berguna untuk kehidupan tu orang lah. Tapi kami prefer pakai yang biasa pun dah okey. Okey. Kita masuk kepada kita nanggalah cara mula Gmail. Okey. Mula sekali kita buka Google. Macam biasa buka Google. Type aja Gmail. Bila kita buka Gmail, tekan Google tu. Tu ambil orang dah masuk lah. Belok out dulu lah. Belok out dulu. Tu kita nak mula akaun baru tu. Okey. Kita nak mula akaun baru.
Oke. Bila kita buka Gmail tadi, nya akan keluar macam tu. Nya akan keluar macam tu. Datuk kosong lah. Datuk kosong. Saya dah mendatuk. Saya dah perpustakaan desa Sadong Jaya tu saya dah. Cara pertama tan mula kita tekan create account tu. Okey. Bila nya tekan create account, nya akan keluar okey untuk sendiri, untuk kanak-kanak ataupun untuk bisnes. Tu untuk macam tu orang kerja, email bisnes saja. Tong simuk campurnya email personal dengan email bisnes, tong boleh tekan bisnes tu. Untuk mula untuk kanak-kanak, untuk anak kita kah, untuk yang nangga YouTube ke apa, tak boleh tekan tu supaya lebih safety lah. Okey. Untuk kami akan ajar email untuk diimpun lah. Sama aja tiga-tiga tu sebenarnya. Okey, kita tekan tu. Okey, nya akan keluar macam tu. Create your Google account to continue to Gmail. Tu atas tu, benda atas sekali tu adalah nama kita orang. Contoh. Nama tu orang, kan nama tu orang. Ambil contoh nama lah. Namanya Abu. Bapaknya nama Ali. Macam tu lah. Ataupun tu orang simpan nama bapak. Namanya Abu Bakar. Okey, tu orang macam pun boleh. Tidak ada masalah. Jadi username tu, tu boleh tulis Abu Bakar. Munnya dah ada orang pakai contoh Abu Bakar tu, dah ada orang pakai dah. Yang akan pada situ, that username is taken, try another. Dekat ya tidak akan beri cadangan untuk orang mula contoh. Abu 98.162. Katalah orang tak si suka. Oh, si kacak Abu 98.162 tu jahit. Tong boleh coba benda lain. Coba Abu Bakar 21 kah? 21 lah nak. Okey, tenang kah. Pun gak ada. Si puas hati. Cari nombor lain. Tong suka nombor 63 contohnya. Pun ada juga. Coba tengah-tengah tu. Abu 63. Nang banyak juga lah dipakai orang tu. Kali-kali 19 kan. Coba kita ambil dari lahir. Contoh 1907 24 contohlah Abu K. Macam tu boleh. Yang ada you can use letters, numbers and period. So benda tu boleh. Nak huruf besar boleh, huruf kecil boleh, asalkannya dapat dia nak ya. Okey, lekat ya. Tu password tu kita masukkan. Contoh passwordnya 1 2 3 4 5 6. Contohlah. Kita akan ulang balik ke situ. Ulang balik di situ. 1 2 3 4 5 6. Dekat ya, kita orang tekan next. Siapa? 0 pada 19 0 24. Okey. Tekan next. Oh, nya simok na ya, nya simok 6 GB. Maksudnya kita perlu angka 8 GB. So kita angka 8. Sampai 8. Tu pun sampai 8. Oh, password terlampau simple. Kita coba password lain lah. Kita coba yang lebih susah sikit. Angka 1907 Abu Bakar. Contoh lah, tu contoh. 1907 Abu Bakar. Dan next. Apa jadi? Okey. Ini akan keluar macam tu. Okay, dah ada email kan? Tapi belum siap lagi. Kita orang perlukan nombor telefon untuk orang dalam tu kawasan tu. Nombor telefon. Lekat ya. Tu isi email recovery yang backup tu.
Email siapa kah? Email mungkin tak ada email sebelum tu dah ada email. Pakai email kah yang tahu password lah. Ataupun email orang yang terdekat. Contoh kita ada kakak ke abang kan nak pinjam emailnya, pakai ke situ. Mau apa-apa jadi dekat email tu orang, tuang boleh refer daripada emailnya lah. Macamnya. Okay, tuang boleh isi tu lah. Hari lahir, pada 14 kah? 14, 4024. Okay, jantina tu dekat ya, dah isi nombor, tekan next lah. Tekan next. Sibuk tu dulu. Okay. Bila kami angkat 2014 teh, nya detect. Nya detect benda tu. Detect si Abu tu umurnya masih 13. So, kita orangnya perlu engkah email mak bapaknya untuk keselamatan, untuk macam pemantauan lah. So kita si mau lah sebenarnya bapak Abu tu tek yang patutnya dah dewasa dia nak coba kita engkah 2004 2001 lah. Oh, sama juga siapa basic information dapat itu tu. Oh, okey. Oh, tu mun umurnya apa tu? Mun umurnya bawah 13 nya perlu engkah email bapak lah, email orang email apa tu? Email penjaga. Mun sekda pun sik perlu rasanya. Tu nya detect Abu tu umurnya 13. So macamnya lah, bila kita orang dah isi apa semua tu, email tu isi tu orang yang apa mate kenalan juga te ataupun email bapak lah, senang. Dekat ya, tu orang perlu bila nya daftar tu orang perlu buka balik email untuk verify yang pun dalam inbox ya. Macam ni aja lah. Okay. Ini akan jadi macam tu lah. Bila nya dah siap nak. Contohnya akan jadi kedak email. Apa maksud tu? Apa? Cuba pakai set ini step itu. Ya, Sam. Dah. Okey. Okay. Bila nya dah siap, nya akan keluar jadi macam tu. Macam tu. Tu orang boleh cek lah tu inboxnya. Inbox. Nya akan keluar di situ lah benda ya. Nya akan ada verification. Macam ada si contoh. Oh, saya ada lagi contoh tu dah. Mestinya kan nya ada apa dek? Verification untuk Gmail. So lekatnya tuan boleh pakai macam biasa. Macam tu lah, boleh pakai dah. Boleh tuan boleh chat, tuan boleh chat boleh tekan situ lah. Untuk email orang lain yang kita tahu, contoh kawan tak nama Hasan dek nak Hasan contohlah. Itu @gmail .com contoh lah kat ya tek natuknya tutup tulis panjang-panjang kena mesej pun boleh, ataupun orang mau isi gambar ke hantar gambar pun pakai tu, pakai dokumen attach file tu, tekan tu yang akan keluar macam tu, tolong isi lah mana-mana yang kita orang nak hantar tek. Ada orang nanya untuk apa kompos ya?
Compose tu untuk chat orang ya. Untuk orang hantar benda, contoh hantar dokumen. Hantar dokumen, habis senang lah. Kita apply kerja. Bila kita apply kerja, kan ada tu. Contoh kita dapatkan email HR sidak company nak. Contohlah ambil lah apa? Ambillah brand Daikin brand account. Kita nak minta kerja Daikin ya, contohlah tu. Daikin HR@gmail. Untuknya pun contoh email sidak HR Daikin. Okey, subjeknya kita tulis permohonan kerja. Okey. Di bawah tu kita orang attach, kita orang pun resume dengan ataupun cover letter. Situ makai tu untuk menghantar kerja. Nah, tu untuk menghantar kerja. Muntong si menghantar kerja, saja-saja nak mesej kawan pun boleh, saya tak masalah. Benda tu dipakai kedak WhatsApp, kedak Telegram, tapi nya lebih formal. Ya macam untuk benda formal lah, benda tu nang perlu pakai lah. Macam ni nak ceknya diterima, emailnya diterima. Email diterima, macam ni cek emailnya dah diterima orang. Diterima, nya akan keluar di situ. Nya akan keluar di bawah area di bawah tu nak. Nya akan tulis ya message send. Akan pada saya. Ataupun kita orang boleh cek di situ. Okey. Tekan area tu. Pergi situ send. Tekan send. Tu. Nya akan tu contoh tu kepada Muhammad Mustafa tu. Siapa ndak tu? Kayak ada nak. Nya dah terima lah tu sebab nya dah masuk send. Munnya si masuk send, nya akan berada di sama ada berada di draft ataupun berada di spam. Ataupun yang boleh berada di macam ataupun spam dengan draft tu lah selalunya macam tu. Draft tu. Tu benda yang si sampai lah tu. Si tersend. Okey. Ya ajak lah untuk Gmail kali tu. Mau apa-apa soalan tu boleh kemukakan pada orang di sisi Sadong Jaya tu lah. Okey, kami akan pas pada kawan kami untuk sesi seterusnya. Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami Dayang Azina dari DCC Sadojaya. Kami akan ngajar kita orang macam ni cara untuk post barang secara online. Sebab kini hari tu kita orang pergi kat pos laju nak, sidak ya ada sistem yang pun untuk post barang. Nya si pakai manual, kita orang set dah tulis macam dulu nak. Kita orang pergi sia, kita orang tulisnya beri surat, tulis ya, lepas ya baru sidak post. Tapi kini hari tu sidak dah pakai apps yang memudahkan kita orang, di mana kita orang pun isi kat rumah nya akan keluar benda ya je. Okey. Kami akan ceritakan apa pos laju tu sebelumnya. Okey. Pos laju merupakan pembekal eksklusif perkhidmatan mail di Malaysia. Syarikat ini dikooperate dari Jabatan Perkhidmatan Pos Malaysia milik kerajaan pada tahun 1990. Tengah sikit. Okey, jenis industri ialah awam perkhidmatan pos, ditubuhkan pada tahun 1800. Ibu pejabatnya di Komplek Daya Bumi, Kuala Lumpur, Malaysia. Tokoh permulaannya adalah Charles Brew, CEO kumpulan. Keluaran perkhidmatan pos. Okey, perkhidmatan yang disediakan pos laju nya bukan setakat pos just pos barang je.
yang ada pos pengoposan dokumen penting. Iaitu kita orang boleh pos sijil, MyKit, nikah, buku cek, cukai jalan, sijil-sijil akademik atau lain-lain dokumen penting. Tanggungan pos laju terhadap sebarang kerugian atau kos langsung atau tidak langsung susulan dari kehilangan atau kerosakan pada dokumen-dokumen tersebut adalah terhad seperti yang disebut dalam perkara 15 dalam terma dan syarat perkhidmatan. Maksudnya, kita orang pos atas kita pun your own risk. Ialah. Okey. Untuk kedua, item-item yang dilarang untuk pengeposan dan pengecualian dalam dari liability. Okey. Pengeposan sebarang item yang dikategori sebagai item membahaya dan item larangan oleh pos Malaysia atau pihak berkuasa atau negara destinasi adalah dilarang sekali. Contohlah pos yang dilarang untuk macam cat tin lah. Macam orang berjual cat tin, takutnya meletup lah. Ya benda ya dilarang lah. Okey. Membuat pindaan jenis-jenis item yang dikategorikan sebagai item berbahaya atau item larangan. Menolak pengeposan sekiranya didapati kandungan atau sebahagian kandungan item tersebut adalah item berbahaya. Tidak akan bertanggungjawab terhadap sebarang tuntutan pemulangan cas pengeposan atau tuntutan kos kehilangan, kerosakan atau kerugian langsung atau tidak langsung. Pos laju tidak akan bertanggungjawab atau dikecuali dari tanggungjawab di atas sebarang tindakan undang-undang sekiranya kandungan pengeposan yang pos mendatangkan kemudaratan kepada kaki tangan pos Malaysia, mendatangkan kerugian kepada pos Malaysia. Jadi ketiga, dikenakan penalti oleh pihak berkuasa kerana mengandungi item berbahaya atau item larangan. Pelanggan akan menanggung kerugian sepenuhnya dan pos Malaysia dikecuali dari dipertanggungjawabkan dari sebarang tuntutan kerugian. Maksudnya, misalnya kita orang pos item yang berbahaya. Contohlah tin yang ada spray nak. Benda ya boleh sebarang di pos sebab kemungkinannya akan meletup semasa dalam proses penghantaran. Jadi jika macam benda ya lolos masuk dalam pos laju, kita orang akan gantilah macam benda ya terjadi macam meletup ke apakah. Jadi itu adalah contoh item yang dilarang untuk dipos di dalam pos laju. Pengeposan pengecualian item-item yang dilarang. Itu yang seperti yang pada hati lah. Nya boleh dipos. Nya boleh dipos oleh pos laju, tapi dibenarkan sekiranya dilampirkan bersama dokumen yang lengkap dan sah. Contoh borang pengistirahan, item berbahaya dan larangan, serta diisytiharkan secara sahih. Pengirim bertanggungjawab memastikan pengeposan dilampirkan bersama dokumen berkaitan dengan lengkap. Pos Malaysia tidak akan bertanggungjawab terhadap sebarang tuntutan pemulangan cas pengeposan atau tuntutan kos kehilangan, kerosakan atau kerugian tidak langsung, walaupun diposkan atau diterima untuk pengeposan secara sengaja atau tidak sengaja. Maksudnya, kan sih boleh kita orang pos barang yang berbahaya ya, tetapi ada pengecualian jika ada borang pengistirahan item berbahaya lah. So, amun ada benda tu, kita orang boleh kirim. Tapi mesti ada benda tu. Jadi, misal lah barang yang hilang atau rosak kah, pihak pos laju si akan ganti rugi benda ya, si akan bertanggungjawab langsung. So, keempat, pengeposan di atas tanggungjawab pengirim. Seperti yang Memadah tu nak. Pengirim bertanggungjawab sepenuhnya ke atas sebarang pengeposan item seperti berikut. Tetapi terhad kepada contoh berbentuk secair, krim atau kosmetik di dalam bekas yang berisiko pecah. Sebarang bentuk makanan yang mudah rosak dan atau boleh membawa kemudaratan kepada item-item lain. Pos laju tidak akan bertanggungjawab terhadap sebarang tuntutan pemulangan cas pengeposan atau tuntutan kos kerosakan atau kerugian tidak langsung walaupun diposkan untuk diterima untuk pengeposan secara sengaja atau tidak sengaja. Contohnya macam contoh kita sengaja
pos barang seperti item kaca, polisin, seramik atau barang perhiasan yang rapuh dan pecah, pos laju si akan bertanggungjawab terhadap kerosakannya. Sebab nya dah madah benda tu berbahaya. Jadi si dapatlah. So kelima ialah bungkusan item pengoposan. Pengirim bertanggungjawab memastikan item yang dikirim telah dilabel pada setiap permukaan dan dibungkus atau dibalut dengan sempurna, selamat dan memenuhi ciri-ciri keselamatan untuk melindungi kandungan item semasa kendalian secara biasa sepanjang proses pengurusan. Pos Malaysia tidak bertanggungjawab terhadap sebarang kerosakan dan kehilangannya. Pos Malaysia juga tidak bertanggungjawab terhadap tuntutan yang gagal dibuktikan secara fizikal dan sahih bahawa kerosakan tersebut disebabkan oleh Pos Malaysia. Maksudnya, kita dah nak kirim barang yang nak, contohlah kita nak kirim sambal dia nak. Sambal, kita mesti masukkan dalam kotak yang bagus, lepas dia ada label, ada buktinya pun, ada bukti barangnya. Lepas dia ada, tahu tak label free glass, apa nama label merah ya. Yalah. Seterusnya ialah pengisian kandungan pengurusan. Kandungan pengurusan dan nilai sebenar kandungan mesti diisytiharkan dengan lengkap dan sahih. Pos Malaysia tidak akan melayani sebarang tuntutan cas pengurusan atau pempasan sekiranya perisian semasa pengurusan adalah palsu, tidak lengkap, menyerukan atau bercanggah dari kandungan dan nilai sebenar kandungan yang telah diisytiharkan. Okey, pengisytiharan kandungan tu maksud kita mesti ada isytiharkan benda ya lah. Seterusnya ialah penetapan cas pengurusan. Bagi bungkusan item yang mempunyai ukuran bersamaan 30.01 atau lebih pada salah satu sisi iaitu panjang atau lebar atau tinggi. Maksudnya itulah kita mesti ukurnya lah. Hasil pengiraan berkenaan akan ditukar ke dalam kilogram dan dibandingkan dengan berat sebenar bungkusan item berkenaan. Berat yang lebih tinggi akan diambil kira oleh Pos Malaysia untuk penetapan cas pengurusan bungkusan item tersebut. Okey, nombor 8 ialah insurans. Pengirim yang memilih pelindungan insurans yang ditawarkan secara pilihan oleh Pos Laju wajib mengisytiharkan kandungan dan nilai kandungan yang diinsurankan dengan lengkap dan sahih. Pos Malaysia tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang tuntutan insurans yang bercanggah dari yang telah diisytiharkan semasa pengurusan. Okey, seterusnya ialah jaminan serahan. Pos Malaysia akan memastikan item yang diserah mengikut standard serahan yang ditetapkan. Walau bagaimanapun, jaminan ini tertakluk kepada alamat penerima yang lengkap dan tepat serta mengikut hari bekerja sahaja. Pos Malaysia bertanggungjawab membuat serahan kepada alamat yang ditulis oleh pengirim di atas nota kesenan atau alamat ubahala yang dibuat oleh pengirim atau penerima. Maksudnya jaminan serahan tu apa yang alamat yang kita tulis ianya akan hantarlah. So jangan salah macam ni ada salah hantar kod contoh kita nak hantar ke Sadun Jaya 94600 jangan kita angkah kod kucing macam nilah. Okey, jaminan wang dikembalikan. Pos Malaysia memberi jaminan cas pengurusan dikembalikan sekiranya item Pos Malaysia lewat diserahkan atau tidak mengikut standard serahan Pos Malaysia. Jaminan ini adalah terhad dan tertakluk kepada syarat-syarat berikut. Item Pos Malaysia, pengurusan dari cawangan Pos Malaysia dan serahan terus oleh cawangan Pos Malaysia sahaja. Terhad kepada perkhidmatan serahan hari esok sahaja. Maklumat penerima yang lengkap dan tepat pada borang PL1A standard serahan mengikut hari bekerja sahaja, terhad kepada cubaan serahan kali pertama. Pos Malaysia tidak bertanggungjawab ke atas sebarang kerosakan atau kos tidak langsung yang timbul yang disebabkan oleh kelewatan. Pos Malaysia tidak bertanggungjawab ke atas kelewatan yang diserahkan oleh keadaan luar kawalan seperti yang dijelaskan dalam perkara 11. Pos Malaysia berhak meminda laluan proses penghantaran ke destinasi. Pos Malaysia tidak bertanggungjawab sekiranya berlaku kelewatan yang disebabkan oleh perubahan laluan. Hanya surcas perkhidmatan akan dikembalikan untuk sebarang kelewatan tidak menepati standard serahan bagi perkhidmatan same day delivery dan time certain service domestik.
Okey, nombor 11 ialah keadaan luar kawal. Pos Malaysia tidak akan menanggung kerugian bagi kehilangan, kerosakan, kegagalan atau kelewatan serahan disebabkan oleh perkara-perkara berikut tetapi tidak terhad. Sorry, salah tekan. Okey, itu dia nak. Okey, disepakati kepada berikut terhadap tidak terhad. Bencana alam seperti gempa bumi, itu keadaan luar kawal. Contohlah, keadaan luar kawalan tu maksudnya jika ada contoh bencana alam seperti banjir, taufan. Jadi barang yang akan di-hold dekat pejabat pos terlebih dulu sebelumnya nak dihantar sebab takut barang yang rosak. Okey. Pengecualian tanggungan Pos Malaysia. Pos Malaysia tidak bertanggungjawab menanggung perkara-perkara berikut tetapi tidak terhad iaitu kerugian tidak langsung, kerosakan tidak langsung, lain-lain kos tidak langsung, kehilangan peluang kontrak keuntungan, pendapatan dan kos kerugian yang ditanggung oleh pengirim susulan dari kelewatan, kerosakan atau kehilangan kandungan atau sebahagian kandungan sama ada Pos Malaysia mengetahui atau tidak mengetahui kandungan item semasa pengurusan. Okey. Nombor 13 ialah aduan kerosakan. Kehilangan sebahagian dari isi kandungan dan terima isi kandungan yang berlainan. Sebarang kerosakan pada item, kehilangan sebahagian dari isi kandungan akan menerima isi kandungan yang berlainan mesti dilaporkan kepada pihak Pos Malaysia dalam tempoh 48 jam hari bekerja selepas item diterima. Okey, maksudnya di situ contohlah, misalnya barang kita datang hari tu nak, tapi si datang juga. Dalam masa beberapa hari pun tetap asyik datang. So kita mesti mula laporan kepada pos laju berkaitan dengan kehilangan barangan kita tu. Pos Malaysia tidak akan melayani sebarang tuntutan yang dikemukakan oleh mana-mana pihak sekiranya aduan atau tuntutan dibuat selepas tempoh 48 jam. Okey, pastikan kita orang pun aduan mesti dalam masa 48 jam. Item yang didakwa rosak di bawah kawalan Pos Malaysia, hilang sebahagian dari isi kandungan dan terima isi kandungan yang berlainan mesti dibuktikan secara fizikal semasa aduan dibuat supaya pemeriksaan dan pengesahan dapat dilakukan oleh pihak Pos Malaysia dengan segera. Pos Malaysia berhak menolak sebarang tuntutan sekiranya pihak pengadu gagal mengemukakan bukti kerosakan berlaku di bawah kawalan Pos Malaysia. Pos Malaysia akan menanggung kos penghantaran semula item tersebut di bawah kawalan Pos Malaysia kepada pengirim. Sebaliknya, sekiranya gagal dibuktikan rosak di bawah kawalan Pos Malaysia, cas pengukusan akan dikenakan untuk penghantaran semula kepada pengirim. Okey, nombor 14 ialah tuntutan ganti rugi. Sebarang tuntutan ganti rugi akibat kehilangan atau kerosakan hanya boleh dituntut oleh pengirim atau wakil yang dipersetujui secara bertulis oleh pengirim. Tuntutan ganti rugi A dituntut dalam tempoh 30 hari dari tarikh pengukusan. Pos Malaysia tidak akan melayani tuntutan yang dikemukakan selepas tempoh 30 hari dari tarikh pengukusan. Dikemukakan secara bertulis atau menggunakan borang maklum balas pelanggan yang disediakan. Disertakan bersama salinan nota konsonan domestik, disertakan bersama invoice harga isi kandungan, disertakan bersama invoice bercukai resit yang dikeluarkan oleh cawangan Pos Malaysia, disertakan bersama salinan pengenalan diri yang sah atau sijil pendaftaran perniagaan jika tuntutan merupakan syarikat diserahkan kepada Pos Malaysia berhampiran. Maksudnya barang, contohlah barang kita orang pun bisnes nak anda hilang kah atau lambat datang atau memang sekdernya pun sekder bilanya nak datang lah tarikhnya. Jadi itu adalah contoh-contoh cara untuk kita orang tuntutan. Kita orang mesti ada invoice harga isi kandungan, resit jangan dibuang, resit semasa kita orang post barang anak kan pos laju akan beri kita orang resit. So simpan resit dah selagi barang kita orang sampai. Okey. Okey, dah banyak kami membebel tu, kami nak ajar kita orang cara ngisi borang pos laju
di dalam apps. Nya kini hari tu pos laju nya si makai sistem manual dia yang main bertulis banyak orang yang salah faham kini hari tu. Yang ingat kita pos lah kita tulis. Kita mesti install aplikasi Pos Malaysia di telefon bimbit. So kita carilah dekat Google Play Store, cari kita aplikasi Pos Malaysia. So kita install lah. Selepas ya kan kita nak pos barang. Buka kita aplikasi ya, klik kita new consignment. Lepas ya akan dipaparkan nama cawangan pos laju yang sudah pakai ikonan tu. Okey. Kemudian masukkan butiran dan maklumat anda sebagai pengirim sender. Tik saja tik je tu nama, nombor phone, email, address, pastikan betul, postcode, city, pastikan semua benda tu betul. Okey, kemudian masukkan maklumat penerima, maklumat kita nak hantar kat sini, penerimanya. Contohlah Makcik Kia. Nama mesti full. Pasal nombor telefonnya, email, mesti ada email siapa. Tapi nombor telefon mesti betul. Lepas ya alamat mesti betul dan postcode mesti betul. Lepas ya kita tekan next. Seterusnya pada pasal info pula buat declaration berkaitan barangan atau item atau pasal yang anda hantar tersebut. Timbang terlebih dahulu di rumah. Kita orang saya timbang pun siapa sebab kat sini akan ditimbang oleh staf sidak. Jika sudah letakkan berat barang, staf akan nyatakan anggaran harga. Contohlah kita angkah contoh tidak 0.5 lah. Description or content tu apa barang dalam dia. Mesti padah lah barang dalam dia apa. Pasal content value berapa harga barang ya. Kita mesti padah. Akhirnya sistem akan paparkan semula maklumat yang anda telah key in sebelum ini. Jadi anda perlu semak semula. Pastikan semua betul. Okey. Semak dulu semua tu maklumat tu. Kan dah ada dah sender maklumat kita, maklumat orang yang akan menerima barang kita. Kita mesti cek betul-betul. Betul sih benda tu. Munya salah kita orang mesti edit balik. Jangan kita orang terus aduh macam ni tu. Aduh si pandai gi kami tu nak ngatur benda tu Asyik dapat mun dah salah sikit alamat tu nya akan salah datang ke tempat lain. Ya yang susah. Lepas ya generate, tekan kita generate. Okey, nya akan keluar QR tu. QR tu kita save atau kita pun screenshot kan ya nak. Supaya nak isi dak staff dia nya akan scan dari situ untuk keluarkan kita pun alamat ya pasal engkah kat parcel kita. Okey, jadi jika anda ingin lihat ke semua maklumat parcel yang sudah disiapkan di bahagian homepage, klik pada My Parcel. Anda akan dipaparkan semua maklumat to print. Okey, situ kita akan dapat My Parcel tu. Tekan taklah My Parcel tepi tu, nak titik gigit tu. Jadi kita dapat nangga tu. Kita orang pun parcel lah kat sini, barang kita orang. Okey, urusan di kaunter pos laju. Urusan seterusnya adalah print pos laju ikonan. Tu sidak staff sini yang akan printkan untuk kita. Kita mesti pergi kat staff dia lah. Pasal hantar terus kita buang pun barang. Jadi sekian, terima kasih. So Mek nak ajar lah macam ni cara pakai apps ni nanti nak. So kejap So Mek try dulu lah. Cari situ dapat sih Pos laju online. Tekan pos laju, send parcel. Okay, send parcel. So itu adalah laman web pos laju lah. Situ asalnya macam contohlah barang kita orang si sampai.
Kami pernah kena lah macam baju kurung kami si sampai lama. So kami pun mulalah report dekat situ. Let's chat dengan Sida. Okay, ni Sida ada parcel support, customer inquiry, tadi tekan itu. Okay, ni akan keluar situ lah. So ada ejen yang akan handle kita orang pun masalah lah kat sia. Okay, untuk tracking number kita dapat orang tracking number kita orang pun barang ya lah. Misal lah macam contoh lah tak nak barang ya kita orang nak check lah. So kan ada receipt yang dibagi oleh sidak pos aju, sidak staff pos aju nak. So kita check lah dari situ, kita check apa kita orang pun barang. So kita orang dapat detect sini asan barang kita orang. So